Hari ini kita akan belajar menulis catatan harian, catatan harian. Baik, belajar bersama saya Bahasa Malaysia tahun 5 SJKC. Kita akan melihat tema 6 unit 18 muka surat 90. Jadi boleh buka buku teks anda. Okey, buka buku teks anda muka surat 90 ya. Okey, pada muka 90, kita akan belajar clearing dari kapit. Clearing dari kapit. Ya, kita tengok penggunaan kata sendi nama di sini dari, kerana kapit adalah nama untuk suatu tempat. Ya, di manakah kapit? Mari kita lihat. Okey, sebelum tu kita akan melihat objektif kita hari ini. Senang saja objektif kita akan membuat keputusan, kemudian kita akan menulis catatan ya. Baik, sebelum tu mari kita berkenalan apakah clearing. Ini clearing ya. Bentuk yang macam ni clearing. Okey, seperti anda lihat dalam gambar, inilah clearing. Kemudian di manakah kapit? Tadi kita dah tahu clearing kan? Clearing dari kapit. So di manakah kapit? Mari kita lihat, ini ialah peta negara Malaysia. Bagi yang belum tahu, ini Malaysia terdiri daripada Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak ya. Baik, di sini negara Thailand, ini Singapura, di sini Indonesia, yang ini pun masih Indonesia, yang berwarna kekuningan ini saja ya. Yang berwarna kekuningan jingga ni merupakan Malaysia. Yang ini Brunei Darussalam ya. Baik. Di negara Malaysia kita lihat merupakan negeri-negeri dia. Okey. Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, kita ada satu dekat sini. Wilayah Persekutuan Labuan di area sini ya. Baik, di manakah kapit? Kapit terletak di negeri Sarawak. Ini Sarawak. Okey, di negeri Sarawak. Sarawak merupakan salah satu negeri yang terdapat di dalam negara Malaysia ya. Jadi ini Sarawak. So kapit terletak di Sarawak. Di mana kedudukan dia? Jadi ini Sarawak tadi. Kedudukan kapit di sini. Anda lihat. Ini Kuching, ibu negeri Sarawak. Ini Sibu, Bintulu, Miri merupakan bandar-bandar utama. Dan kita akan pergi ke kapit di sini, di kawasan pedalaman sedikit ya, kapit. Dan untuk menuju ke kapit ataupun pergi ke kapit, pengangkutan utama yang digunakan ialah bot ekspres. Ada jalan raya tapi masih tidak begitu sesuai untuk dilalui kenderaan yang biasa ya. Biasa kenderaan yang besar saja melalui dia. Jadi ramai yang lebih gemar memilih untuk menggunakan bot ekspres ya. Bot ekspres dari Sibu menuju ke kapit ya. Baik, kita akan baca petikan dan salin kosakata terlebih dahulu. Sebelum tu, mari kita lihat. Okey. Kita akan melihat muka surat 90 di mana kita akan menulis catatan clearing dari kapit. Baik. Sebelum tu mari kita lihat format untuk catatan harian. Catatan terbahagi kepada dua. Satu ialah catatan harian 日记 每天. 还有一个是周记 di mana catatan juga tapi dia bersifat mingguan. Contoh Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Yang ni yang bersifat hari-hari. Kalau dia harian, satu hari, dia biasanya tarikh dia 1, kemudian dia akan tulis pukul berapa? 5, 6, 7, 8 macam tu. Hari ini kita akan melihat catatan yang berlaku dalam tempoh waktu seminggu. 1星期的 Baik, untuk menulis catatan, kalau kita ikut buku teks Kenca Kepen, kita akan melihat ini adalah catatan Ana. Ana ni nama orang yang menulis. 写这个日记的是叫 Ana, jadi tulis catatan Ana. Okey, catatan Ana garis satu garisan, 画一条线.
Kemudian kita tulis tarikh, 写日期, Isnin, berapa hari bulan, kemudian tahun. Okey, di sini letak koma. Kemudian kita mula dari tepi. Semua mula dari tepi ya. Sekiranya lihat catatan ni, kita boleh tulis dari tepi semuanya. 从旁边没有空一格的. Kemudian setiap perenggan selesai, kita biasakan menulis satu baris kosong. Kosongkan satu baris, 空一排. Untuk nampak lebih kemas. Jadi kita tulis berturutan. Contoh ini Isnin 10 Ogos. Sudah semestinya hari berikutnya Selasa 11 Ogos. Rabu 12 Ogos dan Khamis 13 Ogos. Tulis tahun dia. Tak perlu nota. Baik. Ini adalah format dia. Saya ulang semula. Yang pertama sekali, anda boleh memilih untuk menulis catatan Ana. Nama anda sendiri ya. Garis. Yang kedua, ingatkan setiap perenggan yang bermula tu kamu tulis tarikh, iaitu hari bulan dan juga bulan dia, bulan berapa dan juga tahun. Kemudian baru anda tulis peristiwa yang berlaku. Boleh ya? 很简单， catatan 很简单。不过在 UPSR 里面已经考蛮多次了哈， sudah banyak kali sudah keluar untuk format catatan ya untuk beberapa tahun yang lalu. Okey. Baik, kita lihat. Perenggan pertama, 你可以先读先. Hari ini kita akan melihat perenggan yang terakhir saja kerana semua perenggan yang hadapan sudah diberikan. 它已经给了. Ini saya kata tadi, catatan Ana. Ana 就是写这一篇日记的哦。这一篇日记的 menulis catatan ini namanya Ana. Jadi tulis nama dia di sini, garis. Kemudian tulis tarikh. Okey, dia tulis aku bertuah kerana berpeluang untuk menyertai Chanjia Kem Celik Budaya Anjuran Museum Negara. Jadi Ana dan rakan-rakannya telah pergi ke daerah Kapit yang terletak di negeri Sarawak. Jadi di daerah Kapit ni dia mendapat mengenali Klirieng. Ya, Ana boleh postkan ni untuk membaca kosakata ataupun menyalin kosakata berikut ya. Ini untuk perenggan yang pertama bagi catatan tersebut ya. Okey, seterusnya. Pada keesokan harinya, Ana tadi iaitu aku, Selasa 11 Ogos mencari maklumat atau ziliao tentang Klirieng. Klirieng ditempah oleh keluarga yang berkemampuan. 所以以前呢，只有能力的人呢 berkemampuan 是有能力，简单来讲是有钱的人呐，富有人家 berkemampuan saja. Kerana mereka perlu mengupah pengukir 要雕刻的所以要请那个雕刻家是不是很便宜的，所以只有有钱人才做的啊。Jadi kalau kamu lihat untuk Klirieng ni sebenarnya hanya untuk mereka yang berkemampuan. Kerana bagi mereka yang kurang berkemampuan, 没有能力的，当然请不到那些雕刻的哈。Kerja mengukir pula dibuat di rumah panjang 是在长屋的。Okay, dibuat di rumah panjang 是在长屋。Dalam tempoh, 你看这个 tempoh。POH 时间来的期限期限1 hingga 3 bulan 1个月至3个月，看你雕到怎样的kalau dia lebih rumit 比较复杂的就花更长的时间。Baik ya. Ini yang kedua. Apabila anda tulis sama juga mula dari tepi. Di antara ni tak perlu kosong satu baris Tapi kalau kita nak mulakan perenggan baru, kosonglah satu baris ya. Yang ketiga, ni kan. Ini apa yang hilang di sini? 对了，日期 iaitu tarikh. Jadi kita tulis sambung saja tarikh dia. Okey. Tarikhnya kita sambung saja iaitu Rabu. Tadi kita sudah tulis Isnin, Selasa, 所以是 Rabu, 12 Ogos. Huruf besar. Yang lain tak perlu ya. Kemudian pada hari ketiga, Ana telah menulis laporan khusus. 他写报告 Aku sudah dimaklumkan bahawa Klirieng yang baik, 好的 Klirieng 呢 diukir daripada batang kayu belian. Apa dia kayu belian? Kayu belian 这个是很坚硬的一个木现在很难找了这样子的树Okay.
dia pokok belian，它有一个树叫 pokok belian， 是很坚硬的很好的价值的高品质的树所以它来的那些木板呢是比较坚硬的。So kayu belian mudah diukir， 比较容易雕刻，因为是很硬的Dan mampu 是有能力，耐用 bertahan ratusan tahun，ratusan 是100多年所以你现在看的那个 clearing 其实是几百年前的 sudah beratus-ratus tahun sudah。Corak ukirannya berbentuk paku pakis。apa itu paku pakis？ 等一下我们看图片Dan topeng 就是面具topeng。Baik, mari kita lihat. Inilah dia paku pakis. Ada jenis paku pakis boleh dimakan, ada juga yang tak boleh dimakan. Oke? Seterusnya, ini yang terakhir. 这个是要你自己写了咯，你要做决定了。什么keputusan呢？ keputusan 是你所做的结论，你到底要做什么呢？所以 Kamis 13 Ogos 这个日期是连下去Kursus berakhir 结束 pada petang ini， 意思是说星期四的下午这个课程就完成了结束了。Banyak manfaat 还记得吗？ manfaat 的 synonym， manfaat synonym 是好处所以是 kebaikan， 对，还有呢 faedah， 对，这些都是好处的意思。Yang aku peroleh， aku telah membuat keputusan bahwa 什么？所以 bahwa clearing， 我给你们这样子答案 mesti 一定 dipelihara 保留 dan dijaga 照顾得好好的 dengan baik， 所以你要讲的为什么？你也得到很多好处，那你做什么决定呢？我决定说我一定要保护保留照顾好这个 clearing agar dapat diwariskan kepada generasi yang berikutnya， 才能传给下一代。可是现在没有人再请那个雕刻来雕这个了现在呢 clearing dijadikan sebagai satu objek seni 了，只是艺术品来的yang menghiasi landscape 它只能美化四周围而已什么是 landscape？ 你看这里 pemandangan alam di sesuatu kawasan 就四周围的风景好吗？你可以写到这儿不过呢，如果你要写比较长一点你要做长一点的结论我可以给一些的提议到这边可以吗？你可以 pause 我的 video 来抄答案，或者是 hentikan video Anda untuk menyalin jawaban ya。Jawaban ini kita boleh tambah baikkan lagi. Mari kita lihat penambah baikan yang baik sedikit. Oke, saya boleh tambah. Ini tadi kosakata, Anda boleh salin ya. Pauskan video untuk menyalin nanti ya. Landscape 简单来讲就是风景是周围的那些风景。Baik. Saya tambah. 刚才为什么我要保留？为什么我要照顾？我加一些东西。Hal ini disebabkan， 这是因为 clearing merupakan objek budaya， 是文化对象yang memiliki keunikan， keunikan 是独特 ，keistimewaan 特权 ，ketinggian nilai 高价值Selain itu， 你看我用的是 hal ini disebabkan oleh， selain itu。这样呢，我的答案就不会像青蛙那样跳一下，不知道前后是什么好像没有连接，所以为了看他们有次序的 struktur jawaban lebih kemas， 我加 hal ini disebabkan oleh， 再加 selain itu ya。juga dijadikan sebagai satu objek seni， 就是艺术品 yang menghiasi landscape， 来布置四周围的所以 landscape 这边ejaan有漏掉 d land， 你看这边漏掉 d 这里你改一下，它真正这个才是对的landscape landscape 就是风景 pemandangan alam 在某一个地方di sesuatu kawasan， 可以吗？这是我加进去，你可以额外再加，使你的答案更好对，我再加一些。Hal ini secara tidak langsung， 这件事情呢，间接的是什么呢？ akan menarik perhatian， 吸引
pelancong, 游客、旅客 untuk melawat 拜访 ke lokasi. Lokasi 就是 tempat, 地点 yang memiliki 拥有 clearance. Kedatangan pelancong 这个旅客的来临到来 akan menjana ekonomi negara. 还记得我跟你讲吗？只要看到 pelancong 你就写这三个字 menjana ekonomi negara 或者是你写 membantu 帮助 menjana ekonomi negara 促进国家的经济提升国家的经济。好，我再加一些的 di samping itu 因为我们之前学了学了就要用到这样就是呢意思说我们已经学会了掌握了之前所学的东西Di samping itu, corak ukiran clearance yang unik 是独特的corak ukiran 是雕刻 corak 是图案membuktikan bahwa 证明说什么呢 membuktikan 是证明 creativity 创意 inovasi 创新 ketekunan 毅力 dan kesungguhan 决心呢 merupakan kriteria utama 关键的标准dalam pembuatan 是生产serta pengukiran 雕刻 clearance 好吗你写这样子的一个答案表示说其实你掌握了整个 tema 6棒棒的如果你不会那你就现在可以学pause 一下 video 抄写边写边读 baca sambil menulis baik 我再加penggunaan kayu belian 还记得 kayu belian 刚才吗很坚硬的一种树一种木 sebagai bahan asas utama bahan asas 是基础基本pembuatan clearance menunjukkan 代表说什么呢证明说什么呢 pembuatan objek budaya mementingkan 它强调什么呢 quality dan kesenian yang tinggi不是随便做就好了是真的有好好去做让它保留下一代能够再看我们传下来的那些文化和艺术品好吗你可以在 pause 过 video 再抄然后读明白怎样写如果你不能写完整的像我的这个 sample 这个例子你可以写之前你已经学过的不过你这些的答案都非常好你可以边写边抄边读mari kita lihat yang terakhir ini tadi kita ulang semula记得你几个写 catatan Ana 你可以写你自己的名字画一条长长的线 garis 写日期 kemudian kamu tulis Isnin, Selasa, Rabu sudah diberi Kamis 没有Kamis 你要看回去我之前的我刚才的影片停一下或者是 rewind 一下刚才的影片来写大致上catatan harian catatan 其实是最容易写的catatan 因为你记录下来所发生的事情记得 catatan 也是跟那天我们写的 laporan 报告一样的sama dengan laporan hampir sama cuma laporan dia lebih formal两种的作文呢都是已经发生了 sudah berlaku baik selamat menulis catatan ini dan terima kasih pastikan Anda faham ya untuk membaca catatan ini selamat menulis catatan dan semoga berjaya kita jumpa di lain video terima kasih